Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar kamu hari ini? Cikgu doakan agar kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, walau di mana saja kamu berada. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kamu bersama dengan cikgu. Nama cikgu Puan Zubaidah binti Yaakob. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa dari Sekolah Kebangsaan Air Hitam Kedah Darul Aman. Baiklah anak-anak, pada hari ini cikgu ingin berkongsi berkaitan satu tajuk yang cikgu pilih dari bidang psikososial dan kesejahteraan mental murid. Baiklah anak-anak, setiap kita yang bernama insan, bernama manusia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai jenis emosi. Okey, sama ada emosi positif ataupun emosi negatif. Baiklah anak-anak, emosi yang cikgu ingin kongsikan dengan kamu hari ini adalah amarah ataupun marah. Tajuk cikgu adalah padamkan amarahmu. Baiklah anak-anak, apa itu emosi amarah? Emosi amarah ialah emosi atau perasaan marah. Okey, cuba anak-anak tengok di situ ya. Di sini cikgu letakkan 3 emoji yang memang sangat berkait rapat dengan perasaan marah. Yang pertama, cuba anak-anak tengok, muka menjadi merah menyala bila kita marah. Emoji yang kedua, mata menjadi merah. Dan yang ketiga, seolah-olah asap keluar dari hidung. Itu menunjukkan kita sedang marah. Baiklah anak-anak, bolehkah kita marah? Boleh. Sebab itu adalah emosi atau perasaan semula jadi manusia. Tetapi emosi marah tersebut perlulah dikawal. Jika tidak dikawal, ia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk, terutamanya pada diri kita atau orang di sekeliling kita. Okey anak-anak. Kenapa kita marah? Di sini cikgu senaraikan beberapa faktor yang memang kita akan rasa marah bila berlakunya, seperti kena ejek dengan kawan. Okey. Apa yang cikgu lihat sekarang, mengejek ni seolah menjadi satu budaya. Okay? Bila kamu ejek nama ibu, nama bapa, dan yang paling terbaru ialah mengejek atau menghina fizikal seseorang, iaitu kita panggil body shaming. Body shaming itu sebenarnya adalah satu jenayah ya anak-anak. Kamu tidak boleh sebarang menghina fizikal seseorang yang lain. Okey. Yang kedua, faktor yang kedua, dibuli kawan. Okey, dibuli kawan. Yang ni adalah perkara yang biasa. Okey, terjadi sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Okey. Dan yang isu yang cikgu rasa yang paling terkini ialah buli cyber. Okey. Buli cyber disebabkan terlalu banyak peranti ataupun alat elektronik yang kita gunakan dan terlalu banyak apps yang kita gunakan. Kita dibuli oleh orang yang tidak kita kenali. Okay, diejek, dimalukan oleh orang yang kita tidak kenali. Oleh itu anak-anak, ketika menggunakan segala apps yang ada, kita perlulah beretika. Okay. Faktor yang seterusnya, kena pukul dengan kawan. Kena pukul dengan kawan pun akan menyebabkan kita rasa marah, sakit hati. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor yang cikgu rasa faktor yang kecil saja tapi akan membuatkan kita marah. Itu kawan ambil barang kita. Kemudian barang tersebut rosak. Dikembalikan kepada kita dalam keadaan yang rosak. Itu pun akan membuatkan kita marah. Okey, yang seterusnya, bergaduh dengan kawan baik. Cikgu faham sekarang ni semua anak-anak mempunyai rakan baik atau kita sebut BFF. Okey, bila bergaduh dengan kawan baik atau BFF tu kita akan rasa marah, sedih dan sebagainya. Okey, yang seterusnya anak-anak, kerja sekolah kena koyak dengan adik. Okey, itu mungkin perkara biasa. Kamu rasa marah tapi kamu tidak boleh melepaskan kemarahan kamu kepada adik kerana kamu juga takut dimarahi oleh ibu atau ayah kamu. Oleh itu, kamu rasa marah.
dan kamu simpan rasa marah tersebut. Okey, faktor yang seterusnya, bergaduh dengan abang, adik ataupun kakak. Okey, seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, kenapa kita perlu kawal perasaan marah kita? Okey, kerana ia akan mengakibatkan kesan yang buruk terhadap diri sendiri atau orang di sekeliling kita. Okey, kita bincangkan dulu mengenai kesan yang buruk terhadap diri sendiri. Okey, kita akan menjadi lebih stres atau tertekan sebab kita tidak boleh luahkan kemarahan kita tersebut. Okey, yang kedua, kita menjadi seorang yang pemarah. Okey, kita menjadi seorang yang pemarah, benda yang sepatutnya atau perkara yang kecil yang tak sepatutnya kita marah, kita akan menjadi marah. Emosi kita juga tidak akan stabil, kita akan rasa sedih, celaru, bengang dan sebagainya. Yang seterusnya, kita akan menjadi seorang pendendam. Okey, kita akan menjadi seorang pendendam kerana kita rasa kita tidak puas hati kerana apa yang telah dilakukan mungkin kawan baik kita terhadap kita, dan kita akan cuba membalas perbuatan tersebut dengan perbuatan yang tidak baik juga. Okey, itu menjadikan kita seorang yang berdendam. Okey, yang seterusnya, menghilangkan senyuman di wajah. Okey, bila kita marah, keadaan muka kita menjadi merah menyala. Ada lagi tak senyuman di wajah kita pada waktu itu, anak-anak? Tentu tidak ada, kan? Okey, seterusnya muka akan menjadi lebih tua sebelum waktunya, sebab bila kita dalam keadaan marah, muka akan berkerut-kerut, bibir mulut mengetap bibir mulut sebab dalam keadaan marah. Okey. Seterusnya, anak-anak, kenapa cikgu katakan kita perlu kawal perasaan marah? Okay, akibat buruk juga bukan setakat pada diri kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Okey, yang pertama, perhubungan kita menjadi renggang. Okey, sebelum ini mungkin kita berkawan rapat, berkawan baik. Tiba-tiba bila ada pergaduhan, kawan telah menjauhkan diri daripada kita dan perhubungan kita sekaligus menjadi renggang. Dan yang seterusnya, kita juga tidak akan semesra seperti dahulu. Mungkin kawan akan berkawan lagi dengan kita tetapi tidak semesra seperti dahulu lagi. Okey, anak-anak, sebab itu kita perlu mengawal perasaan marah kita. Okey, yang seterusnya. Di sini cikgu ingin berkongsi mengenai tips-tips untuk mengurangkan atau meredakan kemarahan kamu. Baiklah, anak-anak. Okey. Tips yang pertama, hendaklah kamu diam. Okey? Kamu diam waktu bertengkar, waktu berlakunya pergaduhan, hendaklah kamu diam. Kalau kamu terus bercakap, akan keluar kata-kata yang tidak akan sedap didengar. Okey, mungkin akan berlaku caci, mencaci, maki hamun dan kata-kata yang kesat akan keluar dari mulut kamu. Okey, ini akan meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada orang yang mendengarnya. Okey. Baiklah, anak-anak. Seterusnya, tarik nafas dalam-dalam. Okey. Tarik nafas melalui hidung dan kamu lepaskan melalui mulut dalam kiraan 10. Okey, buat bersama-sama dengan cikgu. Kamu kira sampai 10 dan buat beberapa kali sehingga kamu merasa tenang dan reda kemarahan kamu. Yang ketiga, mengubah posisi kedudukan kamu. Jika waktu kamu marah itu kamu berdiri, ya anak-anak. Okey, nampak tak gambar di situ? Sedang mencekap pinggang. Okey. Bila kamu marah, dalam keadaan kamu berdiri, hendaklah kamu duduk. Okey, duduk. Jika kamu marah, kamu dalam keadaan kamu duduk, hendaklah kamu berbaring. Tapi tengok tempat juga, ya anak-anak. Kamu tidak boleh baring di sebarang tempat. Contohnya cikgu bagi, jika kamu bergaduh dengan kawan di kantin, adakah kamu boleh baring di kantin? Tentu tidak, ya anak-anak. Okey, contoh yang lain, jika kamu marahkan adik tadi yang koyakkan buku kamu, ketika itu kamu berada dalam bilik, kan? Okey, waktu itu bolehlah kamu berbaring di bilik kamu.
Okey. Yang seterusnya, tips yang seterusnya iaitu segera beredar. Kamu segera beredar dari tempat tersebut dengan segera. Okey. Tidak perlulah lagi menunggu di situ kerana akan mengakibatkan perkara yang tidak diingini berlaku. Okey. Tips yang kelima. Ambil masa, tenangkan diri. Kamu beristighfar. Astaghfirullahalazim. Okey. Selepas tu kamu ambil wuduk. Ambil wuduk adalah untuk disebabkan tadi api kemarahan. Kita sedang marah. Itu api kemarahan. Kita siramkan dengan air wuduk kita. Okey, yang seterusnya kamu solat dan berdoa. Berdoa kepada Allah supaya lembutkan hati kamu, redakan kemarahan kamu. Okey, yang seterusnya anak-anak. Meluahkan perasaan. Okey, luahkan perasaan kamu kepada kawan, sahabat atau orang yang kamu percaya. Ceritakan apa yang telah berlaku dan apa yang menyebabkan kamu marah. Okey. Yang seterusnya. Menulis jurnal atau diary. Okey, luahan perasaan melalui penulisan. Tulislah apa sahaja yang dapat mengurangkan kemarahan kamu ya anak-anak. Okey, sebagai contoh hari ini aku bergaduh dengan kawan baik aku, Lisa. Tapi aku sayangkan Lisa. Okey, tulis apa sahaja yang akan mengurangkan kemarahan kamu. Tips yang seterusnya. Cuba kamu alihkan fokus atau tumpuan kamu kepada perkara-perkara yang menggembirakan kamu. Okey. Tidak perlulah kamu fokus kepada pergaduhan yang berlaku. Sebaliknya kamu fokus kepada memikirkan sesuatu yang menggembirakan kamu. Sebagai contoh, pergi bercuti. Okey, sekarang ni musim cuti sekolah ya anak-anak. Okey, waktu tu kamu boleh fikirkan kamu pergi bercuti ataupun pergi berjalan-jalan, bersia-sia bersama dengan keluarga. Okey, yang kesembilan anak-anak, memberikan kemaafan. Maafkanlah mereka yang menyakiti kita. Dengan memberikan maafan itu sekurang-kurangnya meredakan kemarahan kita. Baiklah anak-anak. Sebelum berakhirnya perbincangan cikgu ataupun perkongsian cikgu ingin petik satu hadis berkaitan dengan marah. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku." Nabi SAW berpesan, "Jangan suka marah." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi SAW tetap berulang kali berpesan, "Jangan suka marah." Hadis riwayat Bukhari. Okey, di sini menunjukkan apa anak-anak? Bahawa Rasulullah sendiri tidak suka orang yang marah. Baiklah anak-anak, setakat itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga kamu dapat mengamalkan segala tips yang cikgu berikan kepada kamu ketika kamu marah. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.